心要依靠你，凡投靠你的必不惧怕，等候你的必不羞愧。主耶和华，我的神，我的王，我的心要依靠你，凡投靠你的必不惧怕，等候你的必不羞愧。愿你的崇高过于诸天，你的荣耀高过全地，你统管万有，你治理列邦，万国万民都敬拜你。你是那独行其事的神，在你没有难成的事。我心要坚定，我口要歌颂耶和华神已掌权。主耶和华，我的神，我的王，我的心要依靠你，凡投靠你的必不惧怕，等候你的必不羞愧。愿你的崇高过于诸天，你的荣耀高过全地，你统管万有，你治理列邦，万国万民都敬拜你。你是那独行其事的神，在你没有难成的事。我心要坚定，我口要歌颂耶和华神已掌权。你的崇高过于诸天，你的荣耀高过全地，你统管万有，你治理列邦，万国万民都敬拜你。你是那独行其事的神，在你没有难成的事。我心要坚定，我口要歌颂耶和华神已掌权。你是那独行其事的神，在你没有难成的事。我心要坚定，我口要歌颂耶和华神已掌权。耶和华神已掌权。耶和华神已掌权。Shalom ibu-ibu komunisi wanita yang dikasih Tuhan. 主所爱的姐妹们，午安！ Bersyukur kita pada hari ini kembali boleh bertemu secara online. 感谢神，今天我们可以在线上见面。 Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. 我们同心来做一个祷告先。 Bapa, kami bersyukur kami boleh ada sampai hari ini dan kami boleh berkumpul bersama-sama di sini Tuhan.
Walaupun secara online, kami percaya itu semua karena kasih setia pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bahkan di masa tua kami pun Engkau senantiasa setia memelihara dan menjaga kehidupan kami. Maka sudah sepantasnya Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu itu tetap setia mengikut Engkau Tuhan Yesus, dan tetap setia untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah apa yang berbicara kepada kami pada sore hari ini, pimpin kedua hamba-Mu yang akan menyampaikan dan juga menerjemahkannya ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Mari kita sama-sama buka satu bagian firman Tuhan dari Yeremia pasal 17 ayat 7 dan 8. 我们一起打开圣经耶利米书第17章第7到第8节。 Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merampatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. 就是依靠耶和华，以耶和华为可靠的那人有福了。他必像树栽于水旁，在河边扎根，炎热到来并不惧怕，叶子仍比青翠，在干旱之年毫无挂虑，而且结果不止。 Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, adakah di antara kita sekalian yang pernah menaiki jembatan kaca? 姐妹们，我们姐妹当中曾否走过这个玻璃桥？ Saya pernah menaiki jembatan kaca itu 2 kali, tapi itu jembatan kaca yang ada di daerah Merek sana. 我曾经走过2次这个玻璃桥，是在 Merek 这个城市那里有。 Ya tentunya kualitasnya pasti beda ya dengan jembatan kaca yang ada di luar negeri atau seperti jembatan kaca yang di Tiongkok. 当然，它的质量与在中国的玻璃桥是不相同的。 Ya. Tetapi fakta yang unik saya melihat ketika menaiki jembatan kaca, ternyata banyak orang yang takut melewati jembatan kaca. 当我走向这个玻璃桥的时候，我看到很多的实际的情况，就是不少的人害怕走这个玻璃桥。 Padahal jembatan kaca tersebut sudah dibuat atau didesain sedemikian rupa agar ketika orang-orang datang melewatinya itu jembatan itu tidak pecah atau tidak rubuh ke bawah. 其实这个玻璃桥已经设计得很好，已经建在很坚固的底层里，但是人还是害怕走在这个玻璃桥上。 Waktu itu saya pergi bersama dengan keluarga dan ya orang-orang tua itu rata-rata takut perlahan-lahan melewati jembatan kaca itu. 当我在那个时候，我看见大多数是年老的人比较害怕，而且只有慢慢一步一步慢慢的走。 Kalau saya sendiri melewati jembatan kaca itu, saya hanya masih berjalan santai saja dan nggak takut. 而传道当时走的时候是非常悠哉的，一步一步的走过去。 Saya malah merasa oh seru ya ternyata ya. 我还是感觉也蛮可爱，也还可以啦。 Tapi ada yang lebih hebat lagi, ibu-ibu, yaitu ada anak-anak kecil yang di jembatan kaca tersebut mereka bahkan berlari-lari tanpa rasa takut sedikit pun. 但是我也看到很多小朋友们一点害怕都没有，在那个桥上走来走去。 Dari sini kita bisa melihat ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kok semakin bertambahnya usia kita, sepertinya rasa takut kita itu semakin meningkat. 所以从这件事上，我们可以看到，为什么我们年数越增长，我们对害怕越增长呢？越加深害怕感呢？ Sementara anak-anak kecil yang tadi saya katakan itu kayak nggak ada takut-takutnya, bahkan bisa berlari-lari di jembatan kaca. 就好像刚才我看到那些小孩子在玻璃桥上可以走来走去，一点害怕感都没有。 Kenapa bisa demikian, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan? 那主所爱的姐妹们，为什么会这样呢？ Ya, karena kepercayaan kita dengan kepercayaan dari sudut pandang anak kecil itu berbeda. 因为我们的信靠感与孩子们的信靠感是不相同的。 Anak kecil itu dengan polosnya percaya aja, pokoknya jembatan kaca itu bisa membuat mereka berjalan berlari dengan aman tanpa mereka harus takut jatuh. 因为小朋友们确信的这个玻璃桥能够支撑他们很自由的、不害怕的在桥上走来走去。 Sementara kita orang dewasa, semakin kita beranjak dewasa, kita semakin berpikir, semakin menganalisa, oh ini jembatannya kuat enggak ya? Atau jangan-jangan nanti ada jembatan yang kasus roboh nggak ya di tempat lain di Indonesia atau bagaimana? 但是我们大人呢，当要走上这个玻璃桥的时候，我们很多的挂虑，这个桥够不够坚固？会不会像其他国家那样，有的玻璃桥是坍塌的？
Jadi terkadang ketika merenung hal ini, semakin bertambah usia kita mungkin merasa diri kita semakin pintar atau semakin berwawasan atau semakin bijaksana. 所以可能我们认为我们越年数越长大，越成长，我们的看法越广阔了吗？ Tapi apakah iman kita itu juga semakin dalam atau malah segala pengetahuan kebijaksanaan itu menggantikan iman kita? 但是我们的信心越扎根了吗？或者是我们的想法、我们的理解替代了我们的信心？ Saya jadi teringat satu bagian kata yang Tuhan Yesus katakan, harus beriman seperti seorang anak kecil. 我记得圣经里曾经这样的说，要像小孩子那样的信心。 Nah, coba saudara juga ibu-ibu yang dikasih Tuhan perhatikan di sekeliling kehidupan kita. Siapa yang paling khawatir akannya tentang segala kesulitan-kesulitan di dalam kehidupan ini? 所以姐妹们，我们可以看我们的周遭，到底是谁对生活上最挂虑的？ Bukankah kita orang-orang dewasa? 不是我们成人吗？ Mereka anak-anak kecil gak ada khawatirnya, mereka senang. Pokoknya dengan bermain-main aja, mereka cukup dengan hari ini senang. 小朋友们不管这么多，只要我今天玩得高兴，我就是过了这一天。 Sementara kita yang orang dewasa, kita kan mulai ketakutan. Oh, nanti kalau tiba-tiba terjadi perang nanti di Rusia, bagaimana ya? Ke Indonesia kena dampaknya enggak ya? 但是我们的挂虑常常会拖到很远，就是那个苏联战争呢，对我们印尼在生活上的居民会有影响吗？ Oh, belakangan ini perang Kamboja sama Thailand, aduh, Indonesia kena dampaknya enggak ya? 那柬埔寨与泰国之间边界的征战，那印尼会不会受影响呢？ Waduh, ekonomi Indonesia ini bagaimana ya? Nanti usaha saya kena dampaknya enggak ya? 那我的这个事业怎么办呢？对我的这个收入有没有影响？ Atau belakangan ini pemerintah mengadakan begitu banyak pungutan-pungutan pajak yang bahkan katanya kado ulang tahun atau kado apapun mau dikenain pajak. 现在印尼政府除了加税以外，什么都得加税，甚至买一个生日礼物也要加税。 Nah, mungkin kita khawatir, aduh, nanti begitu banyak sekali pajak harta saya bagaimana ya? 那我们就开始挂虑，这么多税的我要还的，我的财务怎么办呢？ Ada begitu banyak hal di dunia ini yang bisa membuat kita khawatir dan terkadang membuat iman kita itu menjadi goyah. 所以在面对生活很多的困难的时候，常常会让我们的信心动摇。 Maka firman Tuhan yang kita bacakan tadi tersebut dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. 所以刚才我们读的圣经经节就是那些依赖耶和华的人是有福的， Yang menaruh harapannya kepada Tuhan. 就是依靠耶和华为可靠的。 Dalam kondisi yang semakin sulit atau semakin tidak menentu, justru kita harus semakin mengandalkan Tuhan agar kita menjadi orang yang kuat dan diberkati oleh Tuhan. 确实在这个不确定的时代当中，我们越要依靠神，以至于我们的生活可以更牢固的生活下去。 Dan orang yang mengandalkan Tuhan itu di dalam Yeremia 17 ayat 8 tadi itu digambarkan seperti sebuah pohon. 所以依靠耶和华的人，就好像这里所说的一棵树栽在溪水旁。 Hidup orang percaya yang mengandalkan Tuhan seperti sebuah pohon. 在星星里生活的人，就好像栽在溪水旁的一棵树。 Nah, pohon yang bagaimana? Yang pertama itu adalah yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. 就是在河边扎根。 Artinya orang yang mengandalkan Tuhan itu adalah orang yang berakar dengan kuat di dalam Tuhan. 就是信靠主的人，深信主的人，他的信心是深深的扎根在主里面。 Hidupnya berakar kepada firman Tuhan, bukan kepada emosi atau situasi. 他的信心是扎根在主的话语里，不是扎在自己的情绪或者感觉上。 Nah, ini bedanya orang yang di dalam Kristus dengan yang tidak. 这就是差别，在主里以及在主里以外的人。 Orang tidak di dalam Kristus ketika mungkin ada tadi pajak lah, ekonomi, perang, atau kondisi kesehatan yang nggak bagus, ada virus atau apa, mereka langsung khawatir dan terbawa suasana atau emosi. 所以在主以外的人，常常因为一些的状况，比如说战争啊，或者是经济啊，或者是身体上的问题，常常会让他们没有安全感。 Tidak ada damai sama sekali di dalam kehidupan orang-orang yang tidak berakar di dalam Tuhan. 不在主里面扎根的人，他们生活很难达到可以平安喜乐这个状况。 Tetapi orang yang berakar kepada Tuhan,
apapun kondisi kesulitan yang menimpanya, akan selalu ada damai sejahtera. 但是把信心扎根在主里面的时候，无论碰到什么情况，我们都能够有喜乐、有平安来度日。 Mengapa bisa demikian? Karena hidup orang percaya tidak bergantung kepada situasi di luar sana, tapi bergantung kepada hubungannya dengan Tuhan Yesus. 为什么这样呢？因为我们的情绪是在主里面，不在乎周遭到底发生了什么事来影响我们。 Nah, kemudian juga dikatakan di ayat ke-8 ini, yaitu orang yang mengandalkan Tuhan itu seperti pohon yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau. 就是炎热来到，并不惧怕，叶子也并不枯干。 Nah, artinya adalah orang yang mengandalkan Tuhan, dia selain berakar di dalam Tuhan, dia juga tidak takut akan datangnya musim kemarau. 所以把信心扎根在主里面的时候，他不怕，无论是什么季节，包括炎热来到。 Musim kemarau itu dalam pengertian kehidupan kita, yaitu mungkin musim-musim di mana hal-hal atau situasi menjadi sulit. 炎热这里它的意思说就是非常或者是非常让我们难过、不能过的情况临到我们。 Banyak orang Kristen itu takut dengan yang namanya kesulitan. 基督徒其实很多是害怕困难的。 Banyak orang Kristen takut yang namanya penderitaan. 很多基督徒也害怕这些，同样也是困难。 Makanya seringkali orang Kristen itu selalu berdoa, Tuhan jaga saya, kasih saya kesehatan, kasih saya banyak duit dan segala macam ya. Pokoknya jangan biarkan saya menderita. 所以很多基督徒的祷告就这样：主啊，给我足够的福珠，给我足够的健康，让我不挂虑，让我也不害怕。 Tapi di sini kita mempelajari orang yang mengandalkan Tuhan, dia tidak takut dengan yang namanya segala macam kesulitan atau penderitaan. 但是在这里我们可以看到，把信心扎根在耶稣里面的人，他对所有的环境，无论是什么临到他的环境困难，他都从来不害怕。 Dan firman Tuhan di situ mengatakan bahwa daunnya itu tetap hijau, maksudnya walaupun di dalam musim kemarau, daunnya itu tetap hijau. 圣经节告诉我们，纵然是炎热来到，它的叶子必然是青翠的。 Nah, artinya adalah orang yang mengandalkan Tuhan, sekalipun mungkin dia ditimpa dengan masalah ekonomi, masalah keuangan atau masalah kesehatan, dia akan tetap diberkati oleh Tuhan. 这里告诉我们，纵然在困难、疾病、经济上有问题，有信心的人，他一定不会觉得害怕或是挂虑。 Seperti Pemasmur juga mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. 就像诗篇，诗人告诉我们，耶和华是我们的牧者，我必不致缺乏。 Sekalipun aku mungkin di dalam kondisi sulit, aku tidak akan kekurangan. 纵然我在困难当中、缺乏当中，我必不致缺乏。 Dan bahkan sekalipun aku berada dalam lembah kekelaman, aku tidak takut sebab aku mengandalkan Tuhan. 纵然我走过死荫的幽谷，我也不害怕，因为我知道神与我同在。 Nah, inilah ciri orang yang mengandalkan Tuhan. 这就是依靠神的人的榜样。 Yang pertama tadi dikatakan mereka seperti pohon yang berakar kuat di dalam Tuhan. 就是他们扎根在主里面， Mereka tidak takut saat musim kemarau. 无论是炎热来到，他们也不害怕。 Nah, dan kemudian yang ketiga itu yang bisa kita lihat di ayat 8 itu, yang tidak berhenti menghasilkan buah. 在第8节的后半节，我们可以看到，它的结果没有停止过结果的。 Nah, ini hebatnya orang yang mengandalkan Tuhan. 这就是依靠神的人非常棒的榜样。 Apa maksudnya mereka tidak berhenti menghasilkan buah? 这里不断的结果子是什么意思呢？ Berarti mereka setiap musim selalu berbuah dong. 那在每个季节，无论是什么季节，他们都会结出果子来。 Benar sekali ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. 这是确实的，姐妹们。 Jadi tidak peduli itu dalam kondisi senang atau sulit, orang-orang Kristen yang mengandalkan Tuhan itu hidupnya selalu menghasilkan buah, selalu jadi berkat bagi orang lain. 就是在主里面的人，无论面对什么情况，他都能够为主结出果子，来成为别人的祝福。 Zaman sekarang ketika mungkin ekonomi semakin ketat, semakin sulit, beban sana sini membuat banyak orang tuh semakin hari semakin pelit.
现在经济是属于在经济困难当中，很多人的收入缩少了，以至于我们在凡事上都非常的节省。 Sehingga kita mungkin semakin tidak mencerminkan karakter Kristus yang menghasilkan buah dan jadi berkat bagi orang lain. 所以我们很难成为一个结果子品格的人，把祝福分享给他人。 Kita melakukan pengiritan di sana sini. 我们到处在很多生活方面都不断的在节省。 Dan kita menjadi kurang memperhatikan orang lain. 我们不大顾念他人了。 Mungkin kita pikir, oh kok saya nanti memperhatikan orang lain? Kalau saya kekurangan, siapa yang akan memperhatikan saya? 也许我们会想，假如我照顾他的话，照顾某人的话，那当我缺少的时候，谁来照顾我呢？ Nah, ini kan konsep umum di dalam dunia ini. 这是世界上的普遍的观念。 Tetapi ketika kita sudah membahas firman Tuhan, maka konsepnya berbeda. 但是当我们理解了圣经的教导的时候，这个概念应该是改变的。 Firman Tuhan mengatakan orang yang mengandalkan Tuhan tidak berhenti menghasilkan buah. 就是依靠上帝的人，从来不会停止结果子。 Artinya mau sehebat apapun kesulitan yang kita alami saat ini, jangan berhenti, jangan stop jadi berkat bagi orang lain. 就是教导我们，无论我们现今面对的多大的困难、多难过的困难，我们不要停止成为别人的祝福。 Nah, bagaimana kita bisa memenuhi ketiga hal ini, yaitu berakar di dalam Tuhan, tidak takut saat kesulitan, dan tetap jadi berkat bagi orang lain. 那我们怎么可以做到依靠神，扎根在主里面，然后tidak takut saat kesulitan. 当面对问题的时候不害怕。最后一点就是不断的结果子，就是成为别人的祝福。 Nah, kuncinya ya di awal tadi itu iman. 那它的关键就是起初我们读的就是信心。 Iman yang seperti apa? 怎么样的信心呢？ Yaitu iman yang mengandalkan Kristus. 就是依靠主耶稣基督的信心。 Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. 就是依靠耶和华，以耶和华为可靠的。 Firman Tuhan ini tampaknya sangat sederhana sekali kan ibu-ibu. 那姐妹们，今天的信息看起来是非常的简单， Tapi dalam prakteknya terkadang tidak mudah. 但是在实行起来其实是非常的困难。 Bahkan mungkin hamba Tuhan sekalipun belum tentu bisa melakukan hal ini. 甚至成为神的仆人，也不一定能够做得完美。 Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum saya bergabung di Gereja Kristen Kalam Kudus Pematang Siantar, 姐妹们，当我还没有加入这个圣道堂侍奉的时候， ya sebenarnya ada orang lah dari gereja lain itu yang bicara kepada saya, ayo kamu masuk sini, nanti saya pegang tanganmu erat-erat. 有其他的教会邀请我，你来到我们的教会吧，我们会紧紧抓住你的手的。 Kemudian juga ada hamba Tuhan yang berkata, oh kamu nanti kalau masuk sini kamu harus dekat sama orang itu gitu loh, biar nanti kamu posisinya enak dan bagus dan lain sebagainya. 也有其他的教会人士告诉我，当你进到这个教会，你要亲近某个人，以至于你的职位能够做得更好。 Ya jujur secara sepintas saya memang tergoda, ya ini kan mudah sekali berarti gitu. 照普遍理智来说，这个我是可以接受的，这么容易的事。 Tapi saya diingatkan kembali oleh firman Tuhan ini, sebenarnya siapa yang saya andalkan di dalam kehidupan saya, manusia atau Tuhan? 但是这一节经节提醒我，到底我要依靠神还是依靠神？ Katanya mau pegang tangan saya erat-erat, siapa yang bisa pegang tangan saya erat-erat? 说你要好好的握住我的手，抓住我的手，到底是谁可以抓住我的手？除了神， Bukankah hanya Tuhan? 除了神，谁能够紧紧握着我的手？ Maka dari situ saya belajar kembali, saya tersadar, saya tidak mau bisa melayani Tuhan atau berkhotbah hanya karena saya menyenangkan orang lain, tapi biarlah saya mengandalkan Tuhan, maka saya bisa melayani Tuhan. 所以我就自己想，我要侍奉神，只是单单侍奉神，不依靠人的关系。 Saya juga ada kenal seorang jemaat yang pernah bercerita, dia terlalu mempercayakan atau mengandalkan hidupnya kepada orang lain. 我有听过一个弟兄或者姐妹的见证，他的生活非常依赖某个弟兄或者姐妹。 Ini adalah jemaat yang sudah lanjut usia. 这个姐妹已经是年老的， Usianya itu 60-an, 80-an, sorry. 已经80多岁了。 Jadi dia mempercayakan semua harta asetnya ke gereja gitu, supaya nanti pokoknya ada yang pelihara hidupnya.
所以他就把他的财物，所有的钱财都托付给教会。他希望教会以后有人来照顾他。Di masa mudanya juga sebelumnya dia juga pernah mempercayain sejumlah emas gitu ya. Dipercayakan begitu saja kepada entah siapa gitu dengan imbalan hasil untuk biaya hidupnya. 在更年轻的时候，他也相信把他的金子交给某个人，然后这个某个人就会按时的给他一些生活费。 Nah, melalui kejadian hal-hal seperti itu ya namanya tidak ada hitam di atas putih ya. Jadi apapun bisa berubah. 因为没有在白纸黑字上做这个签署的话，什么都可以发生。 Maka jemaat ini curhat dengan segala macam, aduh ini emas saya hilang tapi imbalan yang dikasih tidak sesuai dengan perjanjian dan lain sebagainya. 所以他就发言的说，我的金被人这样的就是好，可以说是被人拿去了，但是我得到的回报不符合我所付出、我所交出来的金子的价值。 Ya saya pun hanya bisa mendengar karena saya nggak bisa berkata apa-apa. 那我只能够听你说，我自己什么都帮不了你。 Tapi dari kisah ini kita bisa belajar kan ibu-ibu yang dikasih Tuhan. 所以从这件事上，我们可以学习， Jangan pernah mengandalkan manusia. 不要依赖人， Atau mungkin jangan pernah mengandalkan manusia sepenuhnya. 或者说不要完全的信靠人， Karena belum tentu manusia bisa dipercaya. 因为不是所有的人可以被信靠的。 Marilah kita andalkan Tuhan. 让我们依靠神， Karena Tuhan itu sudah pasti bisa dipercaya dan sudah pasti bisa diandalkan. 因为神只有神是我们可以依靠、我们依赖、我们交托的。 Hanya Dialah satu-satunya yang bisa kita andalkan di dalam hidup kita. 在我们生活当中，唯一我们可以依靠的只有神。 Manusia mungkin bisa ingkar janji dan mengecewakan kita. 人可能会让我们失望，也能够否决我们的决定。 Tetapi Tuhan tidak pernah ingkar janji dan tidak pernah mengecewakan. 但是神从来不会不应允我们，也弃绝我们。 Jadi marilah kita sama-sama belajar untuk semakin mengandalkan Tuhan, semakin percaya kepada Kristus. 所以我们要学习越来越依靠神，越来越仰赖我们的主耶稣基督， Sehingga hidup kita bisa semakin berakar di dalam Yesus. 以至于我们的信心更深的扎根在只在主的里面。 Hidup kita tidak lagi takut akan segala macam kesulitan hidup ini. 生活不再面对许多问题的时候，我们不再害怕。 Dan kita menjadi orang Kristen yang senantiasa terus jadi berkat bagi orang lain. 我们成为基督徒，要成为一个不断把祝福分享给他人的基督徒。 Amin. Mari kita berdoa. 阿门。我们来做一个结束祷告。 Bapak, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar pada hari ini. Biarlah firman Tuhan ini menolong kami untuk senantiasa mengandalkan-Mu ya Tuhan. Mungkin Tuhan di dalam masa-masa hidup kami ada begitu banyak hal, kekhawatiran yang kami takutkan Tuhan. Tapi tolong kami Tuhan, biarlah Engkau mengajarkan kami untuk tidak mengandalkan manusia sepenuhnya. Biarlah kami Tuhan tidak lupa akan betapa besar dan hebatnya Engkau Tuhan Yesus. Biarlah karena itu kami hanya mengandalkan Engkau saja, Yesus yang tak pernah mengecewakan kami, Tuhan Yesus yang selalu dapat kami andalkan, dan bahkan yang selalu memberikan jalan yang terbaik untuk kami. Berkati setiap kami semua Tuhan, ibu-ibu komisi wanita, dimanapun kami berada, kondisi kesehatan kami Tuhan, keluarga kami, biarlah Engkau yang senantiasa menjaga kami, memberkati kami Tuhan, seperti seorang gembala yang baik, sehingga kami dapat dengan yakin beriman dan percaya, Tuhan Yesus adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sekalipun aku di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab gadamu dan tongkatmu Tuhan, itulah yang akan menghibur setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. 阿门。 Ya, Tuhan Yesus memberkati ibu-ibu sekalian. 愿神祝福我们每一